Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Aku macam lega kat sebenarnya game Europa. Kali ni awal sikit, tak tahu kan masa kat Switzerland ni je tak lambat sangat apa. But guys, finally first game of the season untuk UEFA Europa League, kita bermula dengan kemenangan Hima Rocket, alright? Ingat senang ke? Ingat Eropah ni ingat ayam. MU berterciduk, right? Tapi ni main away, kita tidak tercidukkan. Dia lah pakai jersey yang pakai masa kalah lawan MU. So aku kat merunsing dengan keadaan, tapi player semua main dengan full confidence. Tapi slow, start the game pretty slow. Bagi aku start first 10 to 15 minutes tu dia control by Zurich lah. Tak ada control, tapi macam Zurich nampak lagi more confident ya. Tapi saat main pun away and slowly build up the orang panggil confidence in the game lah. So ada banyak points yang aku nak sembang dalam game ni, especially dua player yang score dan assist at the same time. Alright, so benda paling obvious dalam game ni guys, yang kita nampak, yang aku rasa macam wow, Marquinhos. Kita nampak ada flashes macam dalam friendlies yang bagi aku walaupun badan tak ada besar gitu, tapi physicality dia boleh tahan tu. Ganas juga, boleh tak, bukan ganas agresif apa, dia macam keras mat. Alright, dia macam bukan senang jatuh ke right, banding dengan Fabio Vieira. And aku tak expect dari segi tu. And maybe South American selalu memang agresif pun, kita tengok Martinelli. Tapi bagi aku Martinelli pun tak sekeras dia ni lah. And mungkin ramai yang expect, termasuk aku, dia masuk hanya untuk pergi jadi depth and pergi loan ke apa. Tapi so far Nicolas Pepe dah go, and Mamat ni perform kat guys, Marquinhos. And kebarangkalian besar bagi aku, dia akan cabar Bukayo Saka. And logik kat, sebab aku kesian kat Bukayo asyik digunakan. Aku takut dia injet ke apa. And pressure banyak sangat, and high tak ada rest, and kau akan memang underperform lah kalau macam tu kan. But sekarang ni nampak ada worthy pengganti bagi aku. So kalau aku dapat dia ni start pun, so far berdasarkan performance ni aku tak ada risau sangat, right? Right guys, kalau tengok first level, Matt Turner main first fully debut 90 minutes lah. Bagi aku rasa macam, aku interested nak tengok macam keeper US yang high rated ni nak perform kan, dan Champions League Arsenal lah senang cerita kan. But ada beberapa shaky moments guys, yang Gabriel pun satu pass tak tepat, pass dah tepat sikit, so member terpaksa lari jauh, lepas tu dah kena pressure dengan dua defender. Gabriel, kalau tengok balik highlights tu, Gabriel yang suruh dia pass ke sana, tapi yelah Turner pun tak tepat nak tengok ada orang ke tak. Aku sebenarnya nampak ada orang, tapi dia tak expect akan ada orang intercept. So memang time tu yang tercidukkan. Tapi bagi aku macam, walaupun masa tu early the game yang diorang dapat chance tu, aku still tak macam nervous ke apa. Ni menunjukkan banyak maksud game ni, yang maksudnya aku tahu yang macam game ni sekurang-kurangnya akan draw. Aku tak rasakan kalah walaupun main away. Confidence tu ada. So aku just nak mainly like budak-budak baru yang debut ni semua dapat experience dan dapat confidence play with the team lah. So bagi aku game ni punya attack, walaupun menang 2-1, tapi sebenarnya kau tengok macam 1-2 passes tu lack of fluidity sikit lah bagi aku. Tak se-fluid first level Arsenal. Kau tengok first level Arsenal punya 1-2 passes kan, kat final third memang nampak clean, crisp gila, one touch kan. Yang ni macam ada lack of communication, lack of panggil connection antara players. Ya, sebab orang tak pernah main sama-sama selalu. So macam nampak disconnect kat situ lah. Tapi bukannya dia tak perform, dia just tak fluid gila. Passing tak laju, tak laju lagi. And perlukan masa sebab untuk diorang create relationship with each other. And kalau nak back four, Tomiyasu banyak game ni main inverted. And aku tahu memang Arteta suruh buat macam tu, sebab belah kiri Tierney memang naik. So bila dia invert, dia akan jadi macam back 3 lah. So aku rasa macam dia buat job dia alright je. Dia tak nampak lah macam Arteta tak suruh dia attack sangat. Dia lebih kepada stable kan dia defense. And sama juga macam holding pun solid. And Gabriel, dalam tiga-tiga ni bagi aku yang paling tak meyakinkan Gabriel game ni. Aku tahu dia penat ke pasal main banyak game, and nampak kepentingan Saliba tu, right? Aku rasa memang Arteta dah sedar benda tu. Sebab tu kalau kau fikir logik, kenapa dia rest Saliba, dia tak rest Gabriel, right? Sebab Saliba lagi penting aku rasa. And lagi aku rasa Arteta macam appreciate and tak nak injure aku rasa. Sebab tu je aku boleh fikir. And aku setuju, sebab so far kebelakangan ni Gabriel agak shaky certain moments. But dalam game ni tak ni nak cakap apa lah. Just maybe like aku rasa Gabriel perlu rest kot lepas ni. Tapi tak boleh sebab perlu main Premier League. Tapi macam tak tahu lah, aku pun tak tahu kenapa. Tapi sebab Arsenal nampak dah tak cukup depth lagi. Tak boleh nak bench kan double center back kita orang. So korang pun aku rasa setuju kalau aku cakap Gabriel yang paling tak confident. Bagi aku tengok pun tak confident sangat dari segi performance dalam game ni lah. Game ni je. Game lepas lain-lain so far ada juga game yang shaky, yang Premier League yang dia concede own goal kan. Own goal apa? Tak ingat lah yang game tu dia score. Dia own goal ke dia penalty, aku tak ingat.
Bukan yang Mitrovic yang terlepas bola dengan Mitrovic kan. Okay, so macam untuk midfield sambil Lokonga, aku still tak puas hati tu. Macam maybe aku ada high expectation sangat dia sambil Lokonga. Mungkin sebab Vincent Kompany punya comments tu membuatkan aku rasa macam high gila expectation aku sekarang ni. So aku rasa macam bila aku tengok performance dia clean je passing cuma aku rasa kadang-kadang dia sepak tak kuat tau. Dia macam dia tak confident tau nak bagi passing tu. Macam kau bagi tu, kau hentak bola tu, make sure sampai and make sure clean. So aku rasa macam dia tak ada confidence dari segi tu. Aku tak tahu kenapa, but tak mana aku masuk aku dia main teruk. Apa aku nak nampak tu lagi banyak confidence lah dari segi one to passes semua tu. And banyak juga back pass daripada sambil Lokonga. So aku rasa macam dia lebih, aku nak dia lagi banyak tengok depan and try betul-betul ping passes. Sebab aku rasa dia ada quality tu. Kita nampak banyak pass daripada jauh dia. Cuma kadang-kadang yelah sebab dia muda lagi, maybe main away pula dia tak ada confidence tu lah. Tu je yang aku boleh fikir. Tapi dia memang ada high ceiling. Semua orang tahu yang ada kat Belgium semua memang high gila. Bagi diorang memang Lokonga high prospect tu yang sampai Arsenal sign dia pun memang terus sign dalam transfer window awal-awal lagi last season. Sebab nampak tak nak bagi ada tim lain song lap dia ni. But aku rasa dia perlukan masa. Dia one of the players yang aku rasa macam perlukan masa untuk develop and ada potential yang besar. Kalau tak, aku tak rasa memang Arteta akan letak dia dalam first 11. Walaupun dia tak tahu sebab injury siapa. Tapi maksud aku boleh je nak cari player dan panggil Xhaka turun ke kan, nak compensate. Tapi dia main Sambi juga. Arteta sebagai midfielder dulu, dia pun mesti faham dan tengok kualiti Sambi memang ni ada potensi yang besar. Sebab tu dia still dia beri kepercayaan sampai sekarang. And untuk up pula, aku rasa Fabio Vieira dengan Granit Xhaka aku tahu, aku respect lah Mamat ni. Sebab dia dah main kat Switzerland and banyak kali game national main kat stadium ni kat sebenarnya. So aku rasa aku respect dia ni sebab dia ni memang susah gila nak injured. And kalau dia injured pun selalu memang sekejap je. Lepas tu tak pernah complain mat. And setiap game almost lebih kurang sama performance dia. Dia macam ada, bagi aku 6/10, 7/10, 6/7/10. Ada beberapa game permulaan season dapat 8/10 sebab skor sebagai kan. Tapi dia ni memang konsisten gila. And aku rasa Mr. Reliable. Lagi-lagi bila dia main atas sikit, so dia tak banyak sangat buat kesilapan dari segi defense, penalty lah bagi aku. But aku memang respect gila Xhaka sebab sentiasa ada bila diperlukan. Untuk Vieira pula, quality of passing tu nampak macam goal yang first tu dia pass kat Nketiah memang lawa passing. Cuma mungkin terlalu lembut aku rasa senang sikit jatuh. But tengok badan dia pun tahu kan. Tapi kita memang tahu dah masa sign dia ni memang tu bukan kelebihan dia dari segi physicality lah. But slowly mungkin dia akan biasa dengan Premier League. Selain pada tu aku rasa Fabio Vieira ni ada aku rasa macam dia lebih kurang macam Odegaard rasanya. Tapi Odegaard lagi laju lah buat keputusan bagi aku. And at the same time lagi confident. And sebab Fabio Vieira pun lagi muda. And aku rasa dia pun perlukan masa. Sebab kat Porto dia tak pernah pilih betul all out first 11 pun. And dia lebih kepada banyak juga performance yang datang daripada sub. And sub memang datang dari sub betul-betul dia perform. Man, kita tahu potensi dia pun besar. Dia perlukan masa juga bagi aku dia ni. Sebab physicality tu memang aspek yang sangat penting lah. Bukan maksud aku nak dia lagi keras tak jatuh. Nak jatuh okay je untuk free kick ke apa. But then aku nak something yang nampak macam agresif tau dari dia. Nampak macam dia seorang yang ganas, play for the best lah. Aku nak something like that je sebenarnya yang lebih. Right, so sekurang-kurangnya kalau kau tak perform sangat dari segi quality yang kau bring of, macam passing ke shoot, kau still ada that aspect yang macam boleh respect lah. Faham maksud aku? Tak nak nanti kalau dalam game yang susah, yang dia tak boleh nak provide benda tu, sekali memang hilang dalam game. Tak nak sampai macam tu lah. Sebab tu je aku cakap macam tu. Alright, Martinelli aku rasa perlukan rest lah. Sebab nampak memang tak sharp game ni. Aku rasa dia patut score. Aku tak rasa dia patut score header tu sebab aku rasa macam susah sebenarnya header nak score. But aku rasa dia dah cuba. And aku rasa dia ni memang perlukan rehat. Aku serius. Aku tak terkejut kalau upcoming games kalau dia direhatkan gantikan Smith Rowe ataupun Saka belah kiri, yang kanan main Marquinhos. Sebab aku rasa memang dia perlukan rehat. Bukan aku cakap tak alright, tapi aku rasa memang dia perlukan rehat. Untuk Marquinhos, bagi aku man of the match performance. Boleh argue dengan Nketiah, tapi bagi aku bagi dia sebab dia punya full debut 90 minutes and dia punya performance macam ni guys. Bayangkan aku dapat lagi banyak experience lah. Menangis member bila score gol. Yelah, bukan senang datang daripada keluarga susah. Aku rasa daripada Brazil datang aku boleh dapat score debut. Memang siapa je tak bangga kan. And dia ni memang akan mencabar Saka dan Martinelli for the positions. And dia lebih kepada sama style dengan diorang berbanding dengan Smith Rowe yang boleh main position ni juga. Tapi dia tak sama style of play dengan Saka dengan Martinelli. So aku rasa Marquinhos memang boleh bagi cabaran yang besar. Ni memang menunjukkan banyak menjawab banyak persoalan lah kenapa PP tak digunakan walaupun dia ada high lagi potential ataupun high lagi ability buat masa sekarang. Tapi aku rasa PP punya style of play terlalu one dimensional, membuatkan terpaksa juga diberi kepercayaan kepada Marquinhos.
yang budak lagi ni. So Pepe aku mengecewakan. Aku macam high gila expectation bila dia masuk lagi-lagi baru lepas score banyak gol dekat France. But it is what it is. And untuk Nketiah aku rasa arguably boleh dapat man of the match juga. And aku rasa dia perlukan sangat-sangat gol ni, lagi-lagi bila kau jadi second striker dan satu-satu team kau macam nak bukti diri kau. Kalau aku rasa kalau dia tak score, aku dapat puas hati performance dia sebab saves tu satu lagi sebab kalau kau tengok Mamat ni lari memang nampak gila main for the batch, Mat. Dia punya positioning dia tak, bila dia turun link up play memang tip top lah. Aku rasa ni boleh nampak. Aku tak tahulah Jesus yang data effect gameplay dia membuatkan dia pun lagi meroket, tapi aku rasa just Mamat ni perlu direspect lebih ni lepas-lepas ni. And Mamat ni pun aku rasa kalau dia kena main first level lepas ni aku tak ada risau sangat. Alright guys, komen kat bawah pendapat korang masa game ni. And korang rasa macam mana? Korang rasa Arsenal ada peluang nak menang Europa season ni?